Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada dokter dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Muhammad Firdaus bin Muhammad Saidi dan nomor metrik saya ialah BE20110830. Saya dan ahli saya yang lain hari ini kami akan membentang e-portfolio syarikat kami, dan kami merupakan kumpulan dari Section 7 Subjek Asas Pembudayaan Keusahawanan dengan nomor kod UW00302. Kami merupakan kumpulan 13 dan syarikat kami ini dinamakan syarikat E-Boys dengan tagline kami sendiri, yaitu sentiasa ada untuk Anda. Jenis kita dapat pertama sekali kita lihat ialah jenis praktikum perniagaan kami yang kami jalankan adalah dalam bentuk dropship, dan syarikat kami ini lebih fokus kepada industri perniagaan makanan, dan produk makanan yang kami telah pilih sebagai produk jualan kami adalah makanan yang dikenali sebagai cheese good. Ini adalah carta organisasi syarikat kami, diketuai oleh Saudara Fendi, dan beliau adalah pengarah urusan syarikat. Beliau berfungsi sebagai memimpin, merancang, dan mengawal keperluan sumber. Yang kedua adalah Saudara Jonathan Julius, bertindak sebagai pengurus keuangan syarikat, dan beliau bertindak dalam menguruskan aliran tunai dalam syarikat. Seterusnya adalah pengurus jualan, yaitu Saudara Muhammad Sazali bin Ali. Beliau berfungsi sebagai mengkaji pasaran dan menyusun maklumat untuk mengoptimalkan prestasi jualan, dan beliau juga dibantu oleh dua timbalan pengurus jualan, yaitu saya sendiri Muhammad Izzat Al-Hafiz dan Saudara Muhammad Firdaus. Seterusnya adalah pengurus pemasaran digital, yaitu Saudara Muhammad Hafsyam Rustin. Beliau bertindak dalam mencipta strategi media sosial untuk dinama komersial. Beliau juga dibantu oleh seorang timbalan pengurus pemasaran digital, yaitu Saudara Muhammad Syawal. Untuk bagaimana kami melakukan promosi, iaitu kami melakukan promosi jualan melalui saluran digital, iaitu media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan Telegram. Adapun kami juga melaksanakan langkah promosi jualan produk kami dengan menggunakan poster bagi menu dan juga video teaser bagi memperkenalkan produk, serta adanya APK Virtual Expo yang mana dengan itu promosi dapat dijalankan secara live ataupun secara langsung. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua yang menonton. Saya Muhammad Absam Gustin akan membentangkan bahagian pencapaian syarikat perniagaan. Pertama sekali, kami telah menjalankan perkhidmatan perniagaan selama 2 bulan yang bermula pada awal bulan April dan berhenti menjual pada hujung bulan Mei. Dan seperti dalam jualan tersebut, jumlah keseluruhan hasil jualan yang kami perolehi adalah sebanyak Rm832, di mana jumlah ini diambil berdasarkan jumlah hasil jualan yang diperoleh setiap ahli kami. Seterusnya adalah pencapaian syarikat perniagaan kami melalui halaman Facebook, yang mana jumlah like yang kami perolehi bagi keseluruhan siaran iklan adalah sebanyak 172 like, dan jumlah orang yang mengikuti halaman kami adalah sebanyak 177 orang. Untuk siaran langsung yang dijalankan oleh syarikat kami baru-baru ini, yaitu pada 24 Mei, kami telah mendapat sebanyak 14 share, 29 like, dan 37 komen. Bagi gambaran pencapaian keseluruhan halaman Facebook kami, mendapati sebanyak 52 like bagi page, dan capaian siaran kami dapati adalah sebanyak 2.204 orang, dan bagi jumlah penglibatan siaran adalah sebanyak 706 orang. Ini merupakan visi dan misi kami, yang mana visi syarikat kami adalah memberikan layanan perkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggan, manakala misi syarikat kami adalah menawarkan makanan yang berkualiti dengan harga yang berpatutan kepada pelanggan. Ini merupakan contoh maklum balas pelanggan, yang mana kebanyakan maklum balas yang kami dapati adalah positif, yaitu kebanyakan pelanggan kami berpuas hati dengan servis kami, dan mereka juga berpuas hati dengan rasa dan kualiti makanan yang mereka dapatkan. Itu saja daripada saya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai laporan jualan dan keuntungan syarikat kami. Untuk makluman semua, syarikat kami tidak mengeluarkan sebarang modal permulaan bagi memulakan syarikat ini, kerana kami hanya menawarkan
perkhidmatan dropship yang mana memerlukan kami mengambil pesanan daripada pelanggan, dan perkhidmatan ini sudah tentu tidak memerlukan sebarang modal bagi memulakannya. Sepanjang tempoh 2 bulan iaitu April dan juga Mei 2022, syarikat kami telah berjaya menjual 81 kontainer cheese good, merangkumi kontainer besar dan juga kontainer kecil. Dan jumlah ini sebenarnya telah melebihi sasaran awal syarikat kami iaitu 40 kontainer cheese good. Dan secara keseluruhannya seperti yang kita dapat lihat pada paparan pada ketika ini, jumlah jualan ke semua ahli pada April sehingga Mei 2022 adalah berjumlah RM832. Rekod jualan peribadi setiap ahli syarikat juga direkodkan di dalam sistem Go E-commerce masing-masing bagi memudahkan ahli syarikat kami melihat perkembangan jualan peribadi kami masing-masing mengikut bulan. Pada masa yang sama, rekod jualan juga disimpan di dalam sistem ini bagi mengelakkan keciciran sebarang rekod jualan sepanjang 2 bulan ini iaitu April dan juga Mei. Untuk makluman semua juga, setiap ahli syarikat kami diberikan gaji sebanyak RM200 sebulan dan diberikan komisen mengikut saiz kontainer cheese good yang dijual. Bagi kontainer kecil, komisen yang akan diberikan adalah RM1, manakala kontainer besar RM2. Syarikat kami berjaya mencapai angka sasaran pulangan yang telah ditetapkan iaitu RM2,860. Secara keseluruhannya, apabila jumlah gaji bagi tempoh 2 bulan iaitu April hingga Mei digabungkan dengan jumlah komisen semua ahli syarikat, maka syarikat mendapat pulangan sebanyak RM3,322. Hal ini bermaksud angka ini adalah melebihi angka sasaran yang telah saya sebut sebentar tadi iaitu RM2,860. Sepanjang menjalankan perniagaan yang berbentuk servis pesanan dan penghantaran di bawah syarikat D-Boys, terdapat beberapa masalah yang telah dihadapi oleh syarikat, dan di samping kami menghadapi masalah-masalah sedemikian, kami menemui beberapa solusi yang difikirkan perlu yang boleh diambil tindakan oleh kami dalam kami memastikan penerusan syarikat sentiasa berada dalam keadaan yang baik. Antara masalah tersebut ialah berlaku pada kekurangan iaitu kekerapan penghantaran. Ini apabila syarikat rakan kongsi kami iaitu syarikat Cheese Good Viral by Mami Ella mengalami beberapa kekangan dan halangan dalam penghantaran produk mengikut hari yang sepatutnya iaitu setiap hari, khususnya dari hari Isnin sehingga hari Sabtu. Dan selain daripada itu, berlakunya kemunculan pesaing baharu yang mana ia berlaku ketika pada bulan Ramadan yang lepas. Itu lebih banyak pada perniagaan yang serupa iaitu penjualan kek cheese good ataupun kek sebagai pencuci mulut telah dibuka di bazar-bazar Ramadan berhampiran. Dan masalah yang ketiga yang telah ditemui oleh kami ialah berlaku kekurangan permintaan produk oleh pelanggan. Oleh yang demikian, kami menemui 3 solusi yang boleh diguna pakai bagi kami menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh syarikat. Pertamanya ialah melalui penyeragaman hari untuk penghantaran. Sekiranya sebelum ini kami mengguna pakai setiap hari sebagai hari-hari yang sesuai untuk kami melakukan penghantaran, kali ini kami hanya menetapkan 1 hari sahaja dalam seminggu untuk kami melakukan penghantaran ke kawasan-kawasan pelanggan, baik di kediaman mereka ataupun di tempat kerja mereka. Terlebih dahulu pelanggan dimaklumkan bahawa kesemua pesanan yang dikumpulkan terlebih dahulu sebelum pihak syarikat melakukan penghantaran pada hari Rabu lazimnya pada setiap minggu itu. Selain daripada itu, kami juga melakukan penawaran promosi yang mana cas penghantaran adalah kami kenakan secara percuma kepada para pelanggan yang melakukan pesanan 4
atau 4 produk dan ke atas, ia dalam bentuk kontena kecil ataupun kontena besar. Dan akhir sekali, solusi kami ialah pada promosi produk yang kami jalankan daripada 3 kali seminggu sebelum ini kepada 5 kali seminggu pada platform-platform media sosial seperti Facebook dan juga WhatsApp, dan juga kami juga tidak mengenepikan platform lain seperti Instagram dan juga Telegram. Jika kita lihat dari segi cadangan dan rekomendasi dalam produk jualan kami ini, bagi cadangan, kami perlu meningkatkan platform jualan dari pelbagai tempat, tidak saja melalui media sosial, lalu turut membuka kios-kios kecil di tepi jalan ataupun tempat umum yang berhampiran pasar, agar penjualan syarikat kami semakin dikenali oleh orang ramai, tidak saja melalui sosial media lah. Seterusnya, jika dapat lihat di sini, kami perlu mempertingkatkan keyakinan terhadap pelanggan. Maksudnya di sini kami perlu berkomunikasi dengan pelanggan untuk meyakinkan mereka untuk membeli produk yang kami jual tu, dan memastikan pembeli tidak merasa tertipu lah melalui penjualan dan pembelian produk yang kami jual tu melalui pelbagai platform, khususnya lebih cenderung kepada sosial media yang dijalankan secara dropship. Dan walau bagaimanapun, syarikat kami ini perlu memastikan kualiti produk dalam keadaan baik apabila produk tersebut sampai kepada tangan pembeli, dan ini salah satu cara untuk menarik pelanggan untuk membeli produk penjualan kami, ya. Dan seterusnya, jika dapat dilihat lagi terhadap rekomendasi, syarikat kami akan memberikan rekomendasi kepada pembekal. Maksudnya kami akan bercakap kepada pembekal untuk mempertingkatkan tenaga kerja terhadap perkhidmatan penghantaran barang kepada pelanggan yang memesan produk melalui sosial media, agar pesanan yang mereka pesan tersebut sampai dengan segera kepada mereka, dan membuatkan pelanggan tidak terasa menunggu lama untuk menunggu pesanan mereka. Di samping itu, rekomendasi yang dapat dilakukan terhadap produk jualan kami ini, kami akan menambah baik harga terhadap perkhidmatan penghantaran produk jualan dengan mengikut jarak tempat tinggal pembeli dalam kadar serendah bawah RM10, atau kami mengambil langkah untuk memberi pendapat kepada pembeli agar mereka boleh mengambil pesanan mereka sendiri di kedai Cheese-Good, dan pada masa yang sama mereka boleh melihat menu-menu lain dengan jelas. Hal ini berlaku kerana penglihatan produk yang dijual melalui media sosial tersebut adalah sangat terhad, yang mana gambar dari segi gambarnya terbatas dan saiznya tidak dapat dijangka, dan kualitinya. Dengan cara ini mereka boleh melihat kualiti, keaslian dan pelbagai menu yang jelas mereka boleh lihat jika mereka pergi ke kedai Cheese-Good viral tersebut. Sekian itu saja dari saya akan serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih.